Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Semoga Allah menyucikan hati kita daripada kekotoran dan segala karat dosa. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Semoga Allah mengangkat kedudukan kita di tempat yang terpuji di sisi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah. Dan tiada Tuhan, tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu melainkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Semoga Allah menjadikan kita melihat dunia ini kecil, masalah kita kecil, kerana yang lebih besar dan lebih utama adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Asy-Syuja'ah Melimau Melaka. Walaupun masjid ini berada di kawasan yang agak jauh daripada bandar, tapi sebenarnya tak adalah jauh sangat. Lebih kurang 15 minit macam tu kan, 15-20 minit. Tetapi masjid ini tidak seperti mana saya bayangkan. Maksudnya saya terkejut bila sampai, ia sebuah masjid yang sangat cantik, sangat indah. Ini menunjukkan mereka yang menjaga rumah Allah ini sangat amanah dan sangat bersungguh-sungguh dalam menjadikan rumah Allah ini begitu indah. Dan siap ada ruang khas VIP, bilik yang sangat cantik dengan tandas khas bahagian luar sana. Bukan semua masjid yang saya pergi menyediakan ruang untuk tetamu ataupun untuk penceramah dengan sebegitu lengkap. Masya Allah. Kita atas masjid nak bagi tepukan sebersalah lah ya. Tapi bolehlah sikit-sikit. Masya Allah. Saya sebenarnya sampai sebelum pukul 8 masa tengah zikir-zikir tu kan. Jadi lepas daripada zikir, doa semua dengan ucapan untuk minta infak atau sumbangan. Jadi saya bertahan dah dekat bilik tu. Sebab macam itulah kalau saya masuk terus nanti akan menghentikanlah pula ucapan tuan pengerusi kita. Jadi apabila tuan pengerusi mengkhabarkan hajat mereka untuk mengutip sumbangan, yang datang ni ada daripada Nilai, ada daripada jauh-jauh ni, ada daripada KL, ada daripada KL? Wallahualam, daripada KL ada Shah Alam kan? Ada daripada Shah Alam. Dan saya tak pasti lagi, mungkin daripada Melaka, ada daripada Johor? Muar, ada daripada Muar. Subhanallah. Ada sebab Allah sampaikan kepada kita ke rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan masjid ini yang dijaga oleh orang yang amanah, ikhlas, yang bertanggungjawab, menjadi ladang pahala yang begitu besar untuk kita. Jadi tadi sebut sen-sen kan? Nak menyumbang berapa? 20 sen. Malu nak minta lebih. Jadi sebut sen-sen. Subhanallah, sen-sen. Jadi kalau saya nak tukar. Subhanallah. Sebab apabila ada orang meminta sumbangan untuk rumah Allah, inilah sumbangan yang paling kita perlu, yang paling kita tidak perlu malu untuk meminta. Sebab yang diminta ini bukan untuk diri kita, bukan untuk dunia, bukan untuk pengerusi, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan membina istana di syurga. Tidak tunggu kita ni untuk bina sebiji masjid, barulah kita dapat istana di syurga. Apapun, berapapun jumlah sumbangan yang kita berikan, ikhlas demi mengharapkan balasan daripada Allah, maka insya Allah kita tergolong. Namun ketika kita memberi, kita berilah jumlah yang kita sayang. Bukan memberi jumlah yang menunjukkan kita sayangkan dunia. Saya nak tanya ibu-ibu muslimat sekalian, kalau RM1 hilang, cari tak? RM5? Tak cari juga. RM10? Carilah, tapi tak adalah bersungguh sangat. RM20? Cari. Jadi, nak bagi derma ni, beri apa yang jumlah yang kita sayang. Jadi nak beri berapa?
Sekurang-kurangnya RM10, RM20, RM50. Bagi orang susah, RM1 itu besar. Kalau RM1 hilang, dia cari. Maka RM1 yang dia beri itu boleh jadi seperti RM10 bagi orang bukan orang yang susah. Apabila Allah memerintahkan melalui Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan korban, untuk mengorbankan hartanya, lalu Nabi Adam perintahkan anak Qabil dan Habil melakukan korban harta. Qabil mengambil masa mencari daripada binatang ternak yang paling kurus, yang paling rendah nilai. Habil makan masa juga cari yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling sihat. Sedekah siapa yang diterima Allah? Habil. Kerana memberi apa yang dia sayang. Kita tidak boleh sebut tak apa berapa pun 20% asalkan ikhlas. Benarkah kita beri 20% ikhlas kerana Allah ataupun kerana cintakan dunia? Adakah bila sebut ikhlas mesti jumlahnya paling rendah? Sedangkan ciri orang yang ikhlas adalah apabila membuat dan melakukan sesuatu ataupun memberi sehabis baik. Itu ciri-ciri yang terbaik dan orang yang ikhlas. Sebab itu kita bimbang ada sifat qabil dalam diri kita. Memberi sebab tahu Allah minta kita beri di jalan dia. Tapi memberi dalam keadaan rasa cinta kepada dunia lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika RM1 pun kita tak pandang, kenapa kita mengharapkan ganjaran yang besar supaya Allah pandang sedekah kita dan insya-Allah Allah tetap pandang. Tetapi tolong upgrade sedekah kita. Sebagaimana Allah dah upgrade kehidupan kita. InsyaAllah. Itu mukadimah sebagai sokongan, mudah-mudahan sumbangan yang dikumpulkan pada malam ini menjadi satu jumlah yang membahagiakan dan permulaan katanya masjid akan mulakan proses ubah suai, proses baik pulih yang bocor semua itu bermula bulan 8. Jadi insya-Allah di hadapan saya ni ramai hartawan, jutawan, kayawan. Kayawan. Ustazah kaya je tak jutawan. Yang paling utama adalah kaya jiwa. Yang mana bila kita memberi adalah untuk akaun kubur yang bakal kita nikmati, bukan orang lain nikmati. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih Puan MC, Puan Hajah Yusni yang membacakan doa imam masjid, imam satu, iaitu Tuan Haji Muhammad Ali bin Sungip. Subhanallah, nampak usianya tetapi masih lagi gagah perkasa. Bersemangat dan membaca doa begitu indah sekali. Saya puji kalau mana-mana orang bila pimpin bacaan doa, dia baca bahasa Melayu juga. Sebab bukan senang nak susun ayat. Lagi-lagi tadi kan Tuan Haji Imam, depan wanita-wanita jelita pula tu. Kalau ikutkan gugur jantung tu kan, berdebar-debar tu. Tapi elok ya. Dan saya sangat terharu sebab Tuan Imam sudi mendoakan saya juga, suami dan apa yang dia lakukan. Jadi itu datang daripada hati, boleh keluar ayat-ayat macam tu bukan senang. Kalau semua pembaca doa, baca Arab semua, kita orang Melayu kadang tak tahu yang kita aminkan apa. Seterusnya, terima kasih kepada Encik Nur Hafiz bin Harun, pengerusi masjid. Cik Latifah binti Muad Hashim, pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung GPKK. Encik Idris bin Haji Ibrahim, Tok Sidang. Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Asy-Syuja'ah. Barisan Pegawai-Pegawai Syarak Masjid Asy-Syuja'ah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Tak silap saya, maksud Asy-Syuja'ah itu sendiri adalah satu kumpulan yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh Asy-Syuja'ah membuat sesuatu sehabis baik. Golongan-golongan yang berjihad di jalan Allah dengan buat, bukan asal buat, bila buat betul-betul. Oh, gitulah, buat sungguh-sungguh lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Muslimat sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya, maaflah tak sebut muslimin sebab nampak muslimat belaka ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kami bertolak daripada Seremban memang awal lagi. Lebih kurang lepas asar begitu. Lepas tu adalah singgah sekejap, lepas tu sampai ke sini. Kami pernah duduk di Melaka. Saya pernah duduk di Alur Gajah. Simpang 4, Taman Rembia Perkasa tu, Taman Paya Rumput Indah tu. Dan terakhir berada dalam UniKL, MySet tu. Sebab suami saya bertugas sebagai pensyarah di situ 16 tahun. Jadi Melaka adalah satu negeri macam kalau datang macam balik kampung lah.
Sebab pernah menetap tinggal di Melaka lebih kurang dalam 2000, lebih kurang dalam 4 tahun. Itu kan bunyi azan tu kan? Boleh kita terus ya? InsyaAllah. Subhanallah, tajuk yang diberikan ialah berkenaan dengan sunnah hari Jumaat oleh Nabi dan para salafus soleh. Tapi saya nak pergi kepada lebih umum, bermula daripada kelebihan ataupun kemuliaan hari Jumaat. Kelebihan ataupun kemuliaan hari Jumaat. Kita baru saja melepasi hari Jumaat tadi. Sekarang masuk maghrib, hari Jumaat habis. Jadi sekarang kita dah masuk hari Sabtu. Siapa yang tahu maksud hari Sabtu? Tak apalah, tak payah tanya. Saya jawab je ya. Subhanallah. Bila sebut Sabtu, sekarang hari Sabtu lah, sekarang malam Sabtu. Hari dalam Islam bermula daripada hari apa? Ahad, betul. Ahad, asal perkataan wahid, ahad, iaitu satu. Allahu Ahad, Allah yang satu. Jadi Ahad tu maksudnya hari pertama, satu. Lepas Ahad, hari apa? Isnain. Bahasa Arab, Isnain maksud dia dua. Isnaini, dua. Wahid, Isnaini. Lepas tu hari apa? Selasa. Asalnya daripada bahasa Arab, Salasa. Maksudnya tiga, hari ketiga. Kemudian hari keempat nama Rabu. Bahasa Arab Raba'ah, empat. Arba'ah, empat. Betul tak? Belajar sekolah kan? Arba'ah, empat. Raba'ah, empat. Rabu, empat. Lepas tu hari Khamis. Asal perkataan bahasa Arab Khamsah. Hari Khamis, hari yang kelima. Tapi bila sampai hari Jumaat, kenapa tak sebut sitah ke, sadis ke? Kalau dalam bahasa Arab, keenam, sitah ataupun sadisah. Tapi bila hari Jumaat, namanya adalah Jumaah. Jumaah asal perkataan daripada jamaah, maksudnya banyak ataupun himpun. Kalau Allah ya jami', maksudnya Allah yang maha menghimpunkan. Bila hari Jumaat bermaksud hari yang menghimpunkan segala kebaikan. Hari yang terkumpul segala kemuliaan. Jadi bila hari Jumaat, dia tak ikut Wahid, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khamsah. Bila hari Jumaat, dia terus ditukar kepada himpun, kumpul. Kerana di situ terhimpun segala kebaikan hari. Lepas tu, lepas hari Jumaat, sebut hari apa? Sabtu. Itu bahasa kita Sabtu. Tapi asal perkataan Sab'atun. Sab'atun maksud dia 7. Hari yang ke-7. Sebab itu hari yang kita sebut dalam bahasa Melayu ni sebenarnya asal perkataan bahasa Arab. Dan hari dalam Islam, minggu dalam Islam bermula dengan hari Ahad. Hari Jumaat, kemudian Sab'atun berakhir pada hari Sabtu. Subhanallah. Itu perkara yang pertama tentang Jumaah. Maksudnya himpun. Subhanallah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda. Boleh ikut saya, ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Kita baca sama-sama, ambil barakah membacakan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi ya, penuh ni. Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tughshal kabair. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud solat 5 waktu. Daripada subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh. Nabi sebut antara solat ke solat dan antara Jumaat ke Jumaat merupakan kafarah.
iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Saya ulang lagi sekali, Nabi sebut. Di antara solat ke solat, di antara Jumaat ke Jumaat adalah kafarah, penghapus dosa selagi mana tidak melakukan dosa besar. Mengumpat dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Jadi bila sebut tu macam tak tergolong dah kita ni. Kalau ada hari ini, subhanallah, orang yang terlepas daripada dosa mengumpat, ini adalah golongan rare akhir zaman. Golongan yang sangat susah untuk dicari. Satu hari tak ngumpat langsung. Alhamdulillah. InsyaAllah. Zaman-zaman musim pilihan raya ni agak susah sikit. Contoh aja. Walau apa pun berlaku yang kita baca, yang kita dengar, tolong jaga lidah. Biarlah kita baca setakat kita. Tak perlu kita nak sebarkan. Sebab banyak sangat apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita baca tidak benar. Fitnah. Sampai tak boleh nak beza mana yang betul, mana yang salah. Bimbang kita bukan hanya berkata keburukan orang, tapi kita menjadi penyebar kepada fitnah. Maka beratnya dosa fitnah lebih berat daripada dosa membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dari sudut dosa daripada membunuh. Bukannya bermaksud bunuh orang, bunuh je, bukannya fitnah. Bunuh memang berat, tidak dibenarkan. Tetapi kesan besar fitnah, kenapa Allah beri amaran sampai begitu? Fitnah lebih besar daripada membunuh. Supaya kita rasa takut dengan dosa fitnah. Dan kita lihat pada hari ini akhir zaman, kerana media sosial, manusia langsung tak rasa takut dengan fitnah. Dan langsung tak rasa bimbang dan berhati-hati nak sebarkan sesuatu. Bimbang ia fitnah. Kerana kebencian, kerana semangat ta'asub ataupun asabiah, manusia umat Islam dah tak kisah semua tu. Ancaman yang begitu berat. Jadi subhanallah, itu di antara dosa yang sangat besar. Fitnah, menghina, mengeji, menyebarkan aib. Aib yang ditutup, bukan aib yang terbuka ni. Jadi, mudah-mudahan daripada hadis yang kita bacakan tadi, untuk kita tergolong di kalangan orang yang Allah gugurkan dosa automatik. Bila jumpa Jumaat, bersih dosa. Bila solat, jumpa solat, gugur terus dosa. Walaupun tidak mohon taubat dengan Allah, selagi mana tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Imam Nawawi menyatakan, setiap yang disebut di dalam hadis tersebut boleh menghapuskan dosa. Sekiranya terdapat dosa kecil untuk dihapuskan. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjat. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut boleh meringankan dosa besar yang dilakukan. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya, seronok tak dapat baca hadis Nabi sama-sama tadi? Seronok. Sebab kita biasa dengar penceramah je baca hadis, kita pun angguk-angguk. Akhirnya, kita jarang baca hadis dengan lidah. Yang biasa baca Al-Quran sahaja. Sedangkan hadis Nabi juga dituntut untuk kita baca dengan lidah sebab ia juga wahyu. Tanda kita sayang pada Nabi, kita lafazkan perkataan Nabi. Jadi saya nak ajak lagi membaca hadis yang seterusnya berkenaan dengan kemuliaan hari Jumaat. Boleh ke ni? Ke dah ngantuk? Subhanallah. Tengok orang sebelah. Senyum pada orang sebelah. Kemudian tanya sikit, apa khabar? Sebab ada yang duduk sebelah dah sejam, tak tengok muka orang sebelah. Tak tanya khabar. Tanya khabar sikit. Apa khabar? Tanya orang sebelah, dia tanya saya. Senyum, bagi senyuman paling manis pada orang sebelah. Comel. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyam indallahi yaumul jum'ah
wa huwa a'zamu mi yaumin nahri wa yaumul fitri wa fihi khamsu khisalin fihi khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal jannah ilal ardi wa fihi tuwfi wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyahu ma lam yas'al isman au qati'ah rahimin wa fihi taqumus sa'ah wa ma mim malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun mi yaumil jum'ah. Alhamdulillah. Panjang tak? Masya Allah. Bunyi macam orang Arab dah semua. Hadis sahih riwayat Ahmad. Baik. Maksudnya, raja ataupun penghulu hari di sisi Allah adalah hari Jumaat. Ia lebih agung daripada hari raya Korban dan hari raya Aidilfitri. Di dalam Jumaat terdapat 5 keutamaan. Berapa keutamaan? 5 keutamaan. Pada hari Jumaat, Allah menciptakan Nabi Adam pertama dan mengeluarkannya daripada syurga ke bumi. Pada hari Jumaat pula Nabi Adam wafat dan di dalam hari Jumaat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah pasti memakbulkan permintaannya selama tidak meminta dosa ataupun memutuskan silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumaat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumaat. Allahu Akbar. Hari Jumaat dipilih untuk peristiwa-peristiwa besar. Nabi Adam diciptakan Allah pada hari Jumaat. Bermaksud manusia pertama yang diciptakan Allah adalah pada hari Jumaat. Bermulanya penciptaan manusia yang sebagaimana kita ada hari ini sebagai manusia. Dan Nabi Adam juga diturunkan Allah ke bumi untuk memakmurkan bumi pada hari Jumaat dan juga wafat pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat, yang ketiga kelebihan dimuliakan hari Jumaat, terdapat satu masa yang mana Allah pasti makbulkan doa orang yang meminta. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dirahmati Allah sekalian. Bila tiba hari Jumaat, kalau ibu-ibu ada buat perbezaan tak bila masuk hari Jumaat start maghrib semalam? Ada tak perbezaan bila masuk hari Jumaat dengan hari lain? Apa perbezaan yang dibuat? Oh, zikir. Masya Allah, bagusnya. Lagi? Al-Kahfi, Yasin, berselawat. Betul? Okey. Itu dari segi ibadah. Dari segi rumah, ingatkan anak supaya solat Jumaat. Betul. Dan bapa anak juga. Okey. Kemudian, masak sedap-sedap. Betul. Tak? Saya sebut tu permulaan je. Nanti kita akan masuk adab menyambut hari Jumaat.
Dan bagus sangat di hadapan saya ni adalah muslimat. Dan kalau ada buku nota tulis. Sebab dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, maksudnya adalah petunjuk jalan bagi menuntun kepada jalan-jalan orang yang bertakwa. Disusun di sini, adab pada hari Jumaat, padanya 20 adab. Boleh jadi ceramah kita habis pukul 12 malam nak habiskan 20 ni. Boleh ke? Ada 20 adab. InsyaAllah kita buat cepat-cepat. Sebab Tuan Haji tak boleh lama-lama. Nanti cepat dia dam haji tu. Tidur. Okey. Tak, semua orang pun ngantuk malam, kena tidur awal supaya bangun lebih awal kan. InsyaAllah kita takkan lama, tapi kita cuba setakat mana yang kita mampu adab-adab pada hari Jumaat. Yang saya ingat, kalau hari Jumaat, mak saya ataupun ayah, sebab ayah pun pandai masak, memang akan masak special hari Jumaat, sampai kami ni tak sabar tunggu hari Jumaat. Bila hari Jumaat je, mesti ada yang special. Masak benda yang tak biasa dimasak pada hari biasa. Bila tanya kenapa, kan hari ni Jumaat, soalannya seminggu sekali ada hari raya. Pasal hari Jumaat, mesti ada pergi tempat yang kita rasa seronok, mak ayah akan bawa. Hari Jumaat, ibu ayah wajib bawa kami daripada kecil 10 adik-beradik, mesti pergi majlis ilmu. Wajib. Mesti bawa. Setiap Jumaat, kami dah bersiap-siap pagi-pagi, adik-beradik, sumbat semua dah satu kereta, kami 10 adik-beradik. Muak je. Adalah kereta apa tu ya. Sumbat-sumbat. Lepas tu, akan pergi ke Masjid Rusila Marang untuk hadir kuliah Tuan Guru. Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Itulah rutin saya sampai besar, sampai kalau kami balik pun kami akan ke sana. Sebab orang Terengganu ketika itu tak banyak pengajian-pengajian masa saya kecil. Yang ada ketika itu di Rusila. Jadi, di negeri-negeri yang bukan cuti hari Jumaat, mungkin susah nak buat. Tetapi kita boleh gantikan bila masuk hari Jumaat Maghrib, buat majlis ilmu, buat taman syurga di rumah kita. Supaya bila masuk hari Jumaat malam tu, walaupun esok sekolah dan kerja, ada rasa perbezaan dengan hari lain. Bila masuk malam Jumaat, suami ajak isteri pujuk suami. Beza tu kan, isteri kena pujuk suami. Suami ajak je isteri. Ya. Lepas tu kumpul sekejap, walaupun 10 minit, baca satu hadis Nabi pun cukup. Belilah mana kitab hadis, hadis 40, senang. Cari kitab hadis 40 yang ada syarah sikit. Giliran Jumaat ni siapa baca? Bila baca saja hadis Nabi, rahmat Allah turun melimpah ruah. Masalah suami isteri, masalah dengan anak, boleh jadi masalah dengan rezeki, masalah apa saja, secara perlahan-lahan selesai. Selama ini kita banyak fokus pada masalah. Kita tak fokus kepada penyelesai masalah, iaitu Allah. Rupanya punca masalah, keluarga kita, rumah kita jauh daripada rahmat Allah. Kita selalu keluar rumah pergi ke taman syurga, iaitu majlis ilmu. Kenapa kita tidak bina taman syurga di rumah kita? Wujudkan majlis ilmu di rumah kita. Sebab perkataan taman syurga ini bukan kita sebut atau ulama sebut. Nabi yang sebut. Nabi bersabda, Iza, Nabi sebut apa? Iza, okey. Kejap. Tak datang. Apabila kamu melihat Riyadil Jannah. Apa? Bukan Iza. Ya, singgah, betul. Cuma saya nak ingat perkataan bahasa Arab hadis Nabi yang pertama tu. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Man ra'aitu. Siapa melihat Riyadil Jannah. Nanti akan datang balik ya. Tapi maksudnya, barang siapa yang melihat man ra'a min munkara, tak. Barang siapa yang melihat taman syurga. Gini, hadisnya macam ni. Iza marartum biriyal jannah farta'u. Fama riyal di jannah. Lalu sahabat bertanya. Lalu Nabi pun menjawab, hilakuz zikru. Okey, apa maksud dia? Nabi sebut, Iza marartum biriyal jannah. Betul. Apabila kamu melewati taman syurga, apabila kamu nampak taman syurga, maka farta'u, maka kamu singgahlah. Duduklah sekejap.
Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, hilakuz zikr, iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Jadi antara adab besar bila kita datang hari Jumaat, wujudkan satu majlis ilmu walaupun sikit, walaupun sekejap di rumah kita. Membezakan dengan hari-hari yang lain. Jadi kita sedang membina taman syurga di rumah tangga kita. Pergi juga majlis ilmu di luar rumah, tapi wujudkan juga majlis dan taman syurga di rumah kita. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak pergi kepada adab-adab sebab tajuknya adalah adab. Adab yang pertama, hendaklah engkau bersedia baginya. Saya baca apa yang ditulis oleh ulama, kitab Hidayatus Salikin oleh, ya Allah, Syekh Ahmad Fahmi. Okey, disunting ini, kitab ini disusun balik oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kitab ini adalah susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Pentahqiq kitab Sairul Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Okey. Ini kitab yang masyhur ni dalam bab adab. Adab-adab wudu, adab solat, adab berziarah, semua adab. Okey, adab yang pertama, hendaklah engkau bersedia baginya mulai hari Khamis dengan menyuci kain dan menyuci baju dan memperbanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Khamis itu, kerana waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya, soalnya itu adalah waktu nak bersedia masuk pada hari Jumaat dan fadilatnya sudah pun bermula umpama seperti hari Jumaat. Maksudnya, soalnya nak suruh kita ni, nak masuk Jumaat dah ni, bersihkanlah apa yang patut dibersihkan, kemaslah rumah, buat persiapan. Anak kita mungkin tanya, kenapa Umi ni macam beria-ria suruh kemas-kemas, ada orang nak datang ke? Tak, tapi Jumaat nak datang. Okey, itu yang pertama. Adab yang kedua. Saya tak baca adab yang kedua ni. Okey. Tak apa, saya tak sebut adab seterusnya, begitu ya. Sebab, ada sebab. Okey. Apabila terbit fajar, maka sunat engkau mandi kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan solat Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi solat Jumaat itu terlebih afdal. Sabda Nabi SAW, Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat itu wajib, iaitu sunat muakkad atas tiap-tiap orang yang akil baligh. Sebenarnya wajib di sini bukan kalau tak mandi sunat hari Jumaat maka berdosa, tetapi tuntutan memberatkan bila hari Jumaat niat mandi sunat hari Jumaat. Bermula daripada lepas fajar, maksudnya terbit fajar, sehinggalah pada waktu Jumaat. Dan yang afdalnya mandi sebelum nak pergi solat Jumaat. Adab seterusnya, sunat menghias dirinya dengan memakai pakaian yang putih, kerana pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, Innal jannata bayda wa ahabbul asya'i ilallahil bayad. Bahawasanya syurga itu terlebih putih dan yang terlebih kasih sesuatu kepada Allah itu sesuatu yang putih. Maksud terlebih kasih adalah Allah suka benda-benda yang putih. Tuan-puan sekalian, sebab itu dulu telekong semayang semua warna putih. Betul tak? Semua warna putih, tak ada warna lain. Sejak saya kecil sampailah sekolah menengah, sekolah kat Kelantan, semua putih. Dan tak ada orang jual telekong bukan warna putih. Lepas tu berlakulah perubahan zaman, telekong macam-macam warna. Saya pun jual juga telekong macam-macam warna. Saya pun pakai juga macam-macam warna. Sebab tak susah macam nak jaga warna putih. Tapi bila kita baca hadis ni dan kita sendiri dah faham, rupanya warna putih ni memang ada tuntutan kerana Allah menyukai warna putih. Kerana syurga itu kebanyakannya putih bersih bercahaya dan Allah sangat suka kepada warna putih. Maka tidak ada masalah kita nak pakai warna apa pada hari untuk kain telekong. Tetapi bolehlah kita mula pada hari Jumaat saja
telekong kita mesti warna putih. Bahkan bila hari Jumaat je, ada pakaian khusus, ada telekong khusus. Telekong hari Jumaat namanya. Yang mana kita tak pakai pada hari lain untuk membezakan. Dan kita siapkan baju suami kita warna putih. Siapkan baju anak kita nak pergi ke masjid pun warna putih. Itulah baju ataupun warna yang paling Allah suka. Maka adab pada hari Jumaat adalah berpakaian warna putih. Subhanallah. Adab yang kelima. Dulu sebelum pergi adab yang kelima, mak saya sampai sekarang dia punya telekong memang tak boleh warna lain, mesti warna putih. Mula-mula kami pakai warna lain, mak sampai macam nak merajuk sebab dia tegur tapi kita tak nak dengar. Sampai mak kata, kalau nak pakai juga telekong warna putih bukan masa balik rumah dia. Pakailah kat rumah. Tapi bila nak balik rumah, telekong tu biarlah warna putih. Sebab mak suka tengok kita pakai telekong warna putih. Kita kan ada anak kecil apa semua, kadang macam-macam lah sebab. Tapi bila saya jumpa hadis ni, kita rasa rupanya apa yang diajar oleh guru-guru dulu, pakai putih semua. Lepas tu contoh hiasan air jenami, memang di situ warga emas, telekong dia memang Pak Syekh suruh semua pakai putih. Tapi di bilik masing-masing terpulang lah. Tetapi bukannya wajib pakai putih, faham ya? Jangan pula kita mencela orang yang tak pakai telekong warna putih. Itu dari sudut adab. Adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum. Kalau hari lain harum juga, tapi bila hari Jumaat terlebih harum. Cari wangian yang terbaik. Tuan-puan sekalian, antara adab dan akhlak Nabi SAW, Nabi tidak pernah menolak pemberian hadiah minyak wangi. Antara hadiah yang paling Nabi suka adalah minyak wangi. Dan Nabi tidak menolak apabila ada orang beri minyak wangi, dan Nabi ada menolak hadiah-hadiah yang lain. Sampai ulama kata, makruh kalau kita tolak ada orang nak beri minyak wangi, makruh. Kalau ada orang nak bagi minyak wangi, tak boleh tolak. Tak apa. Sebab Nabi sangat suka minyak wangi. Dan Nabi suka berwangi-wangian. Bahkan Nabi juga mewangikan isteri di rumah. Ada adab bila Nabi membersihkan isteri mandi, Nabi akan meminyak wangikan isteri. Di rumah wanita. Wanita nak pakai minyak wangi di luar, boleh sekadar menghilangkan bau badan, dan bila tanya orang sebelah pun tak berbau. Sebab dibimbangi bila berjalan, tercium pada ajnabi iaitu lelaki asing, maka hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Tetapi kalau kita tanya orang sebelah ada bau tak? Tak ada, maka ia bukan dikira tabarruj ataupun berlebih-lebihan. Dia hanya memakai mengikut kadar keperluan. Okey, jadi bila hari Jumaat, siapkan pakaian, suaskan dirapikan seminggu sekali pada hari Jumaat. Jadi adalah perbezaan bila masuk hari Jumaat. Kita tanya anak perempuan, dah bersihkan, dah cukup yang patut, anak lelaki sekian-sekian. Sebab apa? Dah masuk hari Jumaat sunat. Maksudnya bila buat perkara tersebut pada Jumaat, terus dapat pahala. Buat pada hari lain, tak dapat pahala. Memang sunat pada hari Jumaat. Subhanallah. Adab yang seterusnya. Sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat solat Jumaat itu, padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis Nabi. Saya nak bacakan hadis ini. Sahabat-sahabat, saya tahu masa kita ni dah penghujung dah ni. Sejam je masa yang diberikan. Saya mula tadi 8.30, jadi 15 minit lagi. Bila sebut 15 minit tu rasa segar sikit Ustazah. Ingatkan lama lagi. Baru sekejap ya. Ada 20 lagi. Tapi saya pun diberi, tak boleh. Pihak masjid, pihak penganjur, kita kena, tak boleh lah. 9.30 tu kira lewat sangat dah tu kan. Kita tengoklah 9.31 ke lebih 1 minit. Okey, saya tak apa. Tapi ramai nanti kita tengok ya, penganjur dia akan bagi signal pada saya insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid kerana untuk solat Jumaat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor
Unta. Siapa pergi solat Jumaat awal, waktu pertama? Boleh jadi waktu pertama ni mungkin pukul 9 pagi. Bagi orang yang tak bekerja, ni, siapa yang pencen kat sini? Saya rasa ramai dah pencen. Kalau masjid ni dia bagi ada ruang tak untuk solat Jumaat wanita? Tak ada Ada masjid tertentu ada ruang. Kalau dekat Seremban, masjid negeri, dia ada ruang solat Jumaat untuk wanita. Ada masjid-masjid tertentu, tengok situasi, tengok bila solat Jumaat tak penuh pun lelaki, boleh jadi sebab dah banyak masjid, maka boleh jadi boleh buka ruang solat Jumaat untuk wanita. Sebagaimana Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi juga menyediakan ruang yang seluasnya untuk wanita solat Jumaat. Okey. Jadi, kepada yang tidak terikat dengan kerja ataupun kerja work from home ke macam mana, maka hadis ini cuba kita hayati dan fahami. Nabi sebut, siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang pertama untuk solat Jumaat, awal pada waktu pertama, umpama seperti melakukan ibadah korban dengan unta. Besar, mahal. Unta seekor lebih kurang dalam 30,000. Unta yang pertengahan pun lebih kurang dalam 24,000. Sebab kami pernah jual unta. Saudagar unta. Betul. Sebab kami kan ada perkampung, ada ladang ternak di Selangor, Kuala Selangor. Jadi kami pernah ternak unta juga dekat situ. Lepas tu ada orang nak beli untuk korban. Unta tu kita jual dalam 24,000. Itu pun bukan yang besar sangat. Tapi memang harga unta mahal. So, kita mungkin takkan mampu nak melakukan ibadah korban dengan seekor unta. Tetapi dengan pergi ke masjid lebih awal pada hari Jumaat, pergilah iktikaf dulu, baca surah Al-Kahfi, zikir dulu, ngantuk, rehat, tapi dah niat iktikaf dapat pahala, lepas tu bangun ambil wuduk, sambung lagi baca Al-Quran, lepas tu solat duha. Pergi awal, seperti korban dengan unta. Dan barang siapa pergi pada waktu yang kedua, mungkin pukul 10 lah kita kata, maka ia seolah-olah seperti menyembelih korban seekor lembu. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, mungkin pukul 11, seolah-olah menyembelih korban seekor kambing biri-biri. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia melakukan korban seekor ayam. Mungkin pukul 12, dah dekat dah. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang kelima, dah dekat sangat dah ni, seolah-olah dia korban satu telur. Yang ni paling ramai yang dapat telur. Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan, ditutup pintu dan diangkat akan kalam dan berhimpun segala malaikat di sisi mimbar, padahal mendengar mereka itu akan khutbah. Siapa yang datang ke masjid untuk salat Jumaat selepas imam telah pun keluar berada di atas mimbar, maka ketika itu malaikat tidak lagi mencatat kehadiran siapa-siapa yang datang solat Jumaat. Malaikat mengangkat pena dan menutup buku catatan, dan malaikat duduk sama untuk sama-sama mendengar khutbah. Sebab itu tolong pesan sangat pada suami, pada anak, pada menantu, yang mana lelaki yang berkaitan dengan kita, pastikan sampai solat Jumaat sebelum imam keluar. Sebab ramai orang bila dengar imam dah start, barulah kelang kabut turun daripada rumah. Betul atau tidak? Dengar imam start, dah khutbah dah, cepat. Tapi ikutkan hadis Nabi, bahkan ulama kata, siapa yang datang selepas itu seumpama tidak ada catatan rekod kehadiran dia untuk Jumaat itu. Sebab ketika itu malaikat berhenti mencatat dan menutup, maksudnya tutup dah buku catatan kehadiran. Malaikat menunggu. Siapa yang datang waktu pertama, nama dia Saleh, Tuan Haji Saleh. Dapat unta datang awal. Kebetulan dia tok siap, kena bersihkan masjid. Kan, lepas tu gini-gini, AJK masjid, untunglah. Lepas tu sekian-sekian, yang ni dapat lembu, yang ni dapat kambing, yang ni dapat ayam, yang ni dapat telur, tu paling ramai. Kebanyakannya dapat telur. Jadi kita cubalah
Bila hari Jumaat, lebihkan masa, datang lebih awal. Dan kita para isteri pula beri semangat. Bang, saya dah masak siap-siap, awak boleh makan, awak nak pergi awal. Macam mana tu kan? Nanti lapor. Jadi tak apa, pukul 12 saya pergi hantar kat awak ya. Semangat tu. Saya pergi hantar sebab gini. Okeylah. Mudah-mudahan awak itikaf saya dapat pahala. Awak baca Quran saya dapat pahala. Awak zikir saya dapat pahala. InsyaAllah. Okey. Adab yang ke-8. Apabila masuk ke masjid, maka hendaklah menuntut, berebut untuk dapat saf yang pertama. Tapi ramainya duduk belakang, memenuhi saf belakang dulu. Bila tak ada pilihan, barulah pergi saf depan. Tetapi dituntut bila hari Jumaat, hari kemuliaan, bila sampai memenuhi saf di hadapan. Adab yang ke-9. Jangan ia melangkah akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Maksudnya, janganlah kita mengganggu orang lain dengan melintas-lintas, sentuh lalu kok bau-bau. Cuba cari jalan supaya tidak mengganggu konsentrasi, fokus orang pada hari Jumaat. Adab yang ke-10. Jangan ia lalu lalang pada hadapan orang yang sedang solat. Adab yang ke-11. Sunat ia duduk dekat dinding atau dekat tiang. Maka jikalau tiada mudah demikian itu, maka sunat ditaruhkan. Sabar-sabar macam pelik kan. Pada hadapannya itu sesuatu yang menegahkan akan orang yang lalu pada hadapannya, kerana sabda Nabi SAW. Sebenarnya adab ini menjelaskan tentang siapa yang nak solat sunat, solat pada tepi dinding ataupun tiang, supaya ia tidak menghalang laluan orang nak melintas. Bukan bila datang terus solat kat tengah-tengah. Solatlah kalau paling depan tak apa, tak ada orang nak melintas. Tapi kalau selain daripada itu, boleh cari dinding tepi ataupun tiang, supaya tidak berlaku orang yang melintasi, orang nak lalu terpaksa melintasi orang solat. Cuba elakkan. Itu di antara adab-adabnya. Subhanallah. Baik. Saya tengok sekejap adab ke-12. Jangan duduk di dalam masjid. Adab yang ke-12. Jangan duduk di dalam masjid hingga engkau solat tahiyatul masjid. Dan memadailah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan solat tahiyatul masjid itu. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah, tetapi pada ketika itu jangan dilebihi daripada 2 rakaat. Okey. Dengan niat 2 rakaat ratibah yang dahulu pada hari Jumaat itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, dan yang terlebih afdal itu bahawa engkau solatkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat, kemudian daripada Al-Fatihah, keluarlah hingga akhirnya. Okey, sunat tahiyatul masjid kalau ikut Imam Al-Ghazali adalah 4 rakaat. 4 rakaat sunat tahiyatul masjid dengan 1 salam. Tapi sekiranya bila kita sampai tapi sebenarnya bila dah start khutbah, kita kena duduk dengar khutbah bagi perhatian sebab ini salah satu rukun daripada Jumaat. Tapi sekiranya contoh, kita solat tahiyatul masjid, tiba-tiba khatib pun mula, maka selesaikanlah untuk 2 rakaat saja. Jangan buat 4 rakaat. Sekiranya ketika solat, kita sampai solat, khatib pun mula. So kita boleh habiskan tetapi cukupkan 2 rakaat saja. Solat sunat tahiyatul masjid membawa maksud solat menghormati masjid. Angkat takbir sampai je sebelum duduk, Allahu Akbar, lintasan hati tahiyatul masjid. Buat 2 rakaat pun sudah memadai. Baca Al-Fatihah, qul huwallah. Sebagian ini disebut oleh Imamun Ghazali. Subhanallah. Jadi kalau nak baca sampai habis, yang belakang-belakang ni agak detail, Masya Allah. Saya nak pergi kepada penutup, lebih kurang 5 minit, 10 minit lagi ni. Apakah amalan selain daripada adab? Itu kan adab-adab akhlak. Okey. Yang pertama, sebagaimana maklum kita tahu, hari Jumaat memperbanyakkan selawat. Nabi SAW bersabda, dan bersalawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Dan perbanyakkanlah bersalawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana ia diangkat pada hari Jumaat.
Umpamanya hari Jumaat ini ada waktu yang Allah pilih untuk diangkat. Bukan pada waktu lain Allah tak angkat. Tetapi bila sebut hari Jumaat itu diangkat, tak disebut pada hari lain, seolahnya Allah nak beratkan ataupun Nabi nak beratkan bila hari Jumaat memperbanyakkan selawat. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati, dah banyak dah ni. Maksudnya beri. Saya nak bercerita lah pula. Boleh ya? Yang sebenarnya paling seronok orang tunggu nak cerita. Cerita ni sebab saya balik haji kan. Jadi adalah cerita yang berkaitan dengan orang yang meninggal pada hari Jumaat. Meninggal pada hari Jumaat ketika meninggal di tanah suci dan ditanam pada hari Jumaat, disolatkan pada hari Jumaat. Subhanallah. Kisahnya, hamba Allah ni, sebab hamba Allah ni bercerita terus pada saya. Hamba Allah ni, yang hamba Allah ni lelaki. Dia bercerita pada saya dan suami masa duduk dekat meja makan. Bukan kisah dia, kisah kawan dia. Yang kawan dia tu cerita direct dengan dia. Entah macam mana, kawan ni orang Melayu kita lah. Pergi melakukan, bukan buat haji. Sekejap. Buat ibadah haji. Ya, ketika ibadah haji pada hari Jumaat. Subhanallah. Ceritanya sahabat ni, pada hari Jumaat ada kematian. Tak tahu macam mana Allah takdirkan dia dapat bersama-sama menguruskan jenazah tu. Jadi dia ada pengalaman bagaimana menguruskan jenazah jemaah haji yang meninggal dan jatuh pula pada hari Jumaat. Dan dia dapati jemaah haji ni dari segi jenazahnya sangat mudah diuruskan, putih, bersih, indah wajah semualah. Bayangkanlah dalam haji, kemudian hari Jumaat pula. Kemudian bila pergi solat jenazah dan dia juga dapat mengiringi jenazah tersebut sampailah ke makam. Dan setelah daripada itu, bila dia melalui pengalaman menguruskan satu jemaah daripada awal sampailah pergi ke, kalau di Mekah, bermaksud ditanam di mana? Perkuburan Al-Ma'la. Kalau Madinah, di Baqi'. Jadi dia perkuburan Al-Ma'la. Disebabkan dia rasa takjub sangat dengan jenazah yang dia tengok daripada awal sampai selesai. Dan adalah perkara-perkara yang melihat dan dia lihat sangat luar biasa pada jenazah ni. Lalu dia mencari maklumat siapakah orang ini, sehinggalah dia pergi menjejaki orang ini ke negeri tu, ke tempat tu. Rupanya jenazah ini adalah seseorang, orang kaya, jutawan di sebuah negara, saya tak ingat dah negara mana, ataupun Arab Saudi sendiri, wallahualam. Maksudnya dia pergi tu tak jauh. Rupanya si mati ni, jenazah yang wafat ini adalah jenazah jutawan yang kaya raya. Lalu dia pun pergi bertanya apakah amalan arwah ni. Dapat kemuliaan meninggal hari Jumaat ketika musim haji. Kita fahamlah kalau ketika musim umrah, situasinya takkan ramai seperti haji. Jadi kalau meninggal pada hari Jumaat pula tu dan musim haji, Masjidil Haram tu memang tak ada ruang, penuh sepenuh-penuhnya. Takkan sama macam penuh bila umrah. Yang saya yakin haji sebab cerita sahabat kami ni, dia kata hamba Allah ni pergi haji dan keadaan dia dipaksa orang untuk pergi haji. Seolahnya kalau kamu tak paksa diri kamu, tak usah pergi haji, belum sempurna Islam kamu sebab rukun Islam yang kelima adalah haji. Akhirnya dia sentap dengar, dia pergi haji. Dan Allah beri pengalaman dia menguruskan jenazah ni. Okey. Ada dua amalan yang paling utama yang dilakukan oleh jenazah ni. Yang pertama, dia sangat memuliakan ibunya. Dia sangat muliakan ibunya. Diceritakan ahli-ahli keluarga, cara dia muliakan ibu luar biasa. Bagaimana dia taat, dia muliakan, dia hormat kepada ibunya. Subhanallah. Saya tahu kita bukan sama ada pengalaman dengan ibu.
Ada ibu yang memang solehah yang baik. Ada ibu yang jadi pengalaman ngeri pada anak. Menjadi kesedihan pada anak. Mungkin ibu yang akhlaknya buruk. Tapi ibu tetap ibu, dia telah melakukan pengorbanan mengandung dan melahirkan. Maafkanlah jika ibu kita ada buat salah. Sebab seolahnya kesalahan ibu itu terpadam dengan pengorbanan yang dia lakukan. Subhanallah. Jadi saya cakap secara umum saja. Maka lelaki ini yang pertama sikapnya adalah sangat menghormati ibu. Yang kedua, dia seorang yang dermawan, yang mana dia banyak menderma, yang orang pun tak tahu. Dia banyak menderma dalam sembunyi, terangan pun ada tapi banyak menderma dalam sembunyi. Itulah dua akhlak dia. Dan dia sangat dermawan kepada ahli keluarga, adik-beradik. Dia sangat baik dengan ahli keluarga, akhlaknya sangat baik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila sebut pasal ibu, orang perempuan kebanyakannya sini semua ibu kan? Kita juga anak kepada seorang ibu. Dan para lelaki sekalian, anda ada isteri yang mana isteri anda adalah seorang ibu. Dan anda ada ibu mertua dan ibu kandung. Lepas tu ada ibu seorang lagi dekat rumah tu, iaitu isteri. Masya Allah. Ada lelaki yang murah sangat rezeki dia. Bila tanya, antara amalan dia, suka minta doa daripada isteri. Saya kata, kenapa? Biasa dengar doa daripada ibu. Sebab isteri saya juga adalah seorang ibu. Bukankah doa seorang ibu itu mustajab? Saya kata, betul juga. Saya nak tumpang keberkatan doa isteri saya seorang ibu. Saya cemburu kalau dia hanya doakan kepada anak-anak saja. Sedangkan doanya mustajab, Allah angkat kedudukannya menjadi seorang ibu. Kalau fikir isteri tu isteri, tak fikir dia adalah seorang ibu, sakit hati itu sakit hati. Telinga tu berdesing je dengar dia bebel kan. Tetapi bila ingat-ingat balik, bagaimana kita dibesarkan adalah dengan bebelan seorang ibu. Yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah ulang benda yang sama. Bab susun kasut tu lah dia ulang. Bab beg sekolah tu lah dia ulang. Bab ini sekian-sekian. Jadi bagaimana kita dibesarkan dengan pesan yang tidak pernah berhenti oleh seorang ibu, maka bila kita dengar isteri kita juga pesan banyak benda yang sama kepada anak dan tempiah juga kepada suami, maka bersabarlah. Bersabarlah. Sebab kesabaran isteri banyak tak nampak sebab dia banyak sabar dengan perangai suami. Jadi tak nampak sabar tu. Tetapi sabar suami nampak. Sebab dia banyak sabar dengan mulut isteri. Sebab mulut isteri tu berbunyi, bising. Bobek-bobek nampak. Jadi orang nampak sabarnya suami dia tu ya. Isteri tak berhenti-henti. Kita dengar pun tengik. Macam mana 20 tahun dia dengar bebelan isteri dia. Isteri sabar pada suami kebanyakannya pada sikap yang tak berbunyi, pada perangai. Suami pula banyak sabar pada mulut isteri. Sebenarnya, suami dapat banyak pahala, boleh jadi angkat kedudukannya menjadi wali Allah. Wali Allah ini orang yang dekat dengan Allah, bukan semestinya ada karamah ya. Sebab dia sabar dengan isteri. Yang paling utama mulut isteri. Isteri pula Allah angkat darjat kedudukan kerana banyak sabar dengan perangai suami. Jadi pasangan adalah ladang pahala kita. Pahala apa? Pahala sabar. Jangan kita dabik dada, kitalah paling banyak sabar dengan dia. Awak ni kan, hai, syukur awak dapat isi macam saya. Kalau orang lain dah tak boleh sabar dengan awak ni. Sedap kita cakap macam tu. Kalau suami pandai balas, syukur saya ambil awak jadi isteri. Tak tahu laki dunia mana boleh sabar. Kita kalau suami balas balik, kita tak mampu nak terima. Jadi, jangan kita meremehkan sabar suami. Sebab seumpama kita meremehkan sabar kita pada suami. Sebenarnya kedua-duanya besar kesabaran. Kau tak boleh nak bertahan. Betul atau tidak? Masya Allah. Jadi pahala terbesar dari rumah tangga adalah pahala sabar. Saya pernah tanya pada seorang guru, macam mana nak menghadapi ujian rumah tangga? Ada tak tips? Dia kata ada 3 ustazah. Ada 3. InsyaAllah boleh kekal sampai syurga. InsyaAllah apa pun masalah akan boleh dilalui. Ada 3 ustazah. Saya kan main nak tulis 3 ni kan.
Dia pun kata, yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Dia kata, tak ada cara lain, sabar je. Kalau nak bagi tip amalan supaya akhirnya mulut isteri tu okey sikit, perangai suami berubah, tak ada jaminan, sebab itu ujian yang Allah jadikan dalam sebuah rumah tangga supaya kita dapat pahala sabar. Kalau semua okey tu kira malaikat, dia kata. Kalau kira semua okey, rugilah tak dapat pahala sabar. Sedangkan Nabi SAW, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar tidak ada boleh dihisap, tak boleh nak dihitung, tak boleh nak ditulis. Jadi subhanallah, di antara kebijaksanaan seorang lelaki ataupun suami ialah dia selalu didik anak dia supaya muliakan ibunya. Contohlah ayah ni. Ini karakter ayah yang sangat hebat. Apabila contohnya dia tengok isteri dia penat, dia tak payah buat air untuk isteri dia. Dia panggil anak dia, buat air untuk mak tu. Pergi buat air untuk mak. Kan senang kerja dia? Pergi air buat mak tu. Lepas tu nampak mak tu tengah macam sakit, pergi urut bahu mak tu. Suruh pula anak yang kedua, pergi urut. Kenapa ayah tak buat? Tak ada, ayah nak kamu jadi anak yang berbakti. Itu, mak tu. Mungkin penat tu tanya, ada apa-apa nak ditolong tak? Kan senang, tak payah dah dia tolong isteri dia tu. Dalam waktu yang sama, dia sedang melatih anak tu berbakti kepada ibu dia. Sebab tu saya kata ini adalah ciri-ciri lelaki dan suami yang bijak. Waktu saya sakit, saya sengaja minta suami saya suruh anak saya yang santuni saya. Saya memang minta, memang suka suami santuni kita bila kita sakit. Tapi saya kadang tu suami tak perasan. Saya kata, saya akan cakap dekat encik suami, suruhlah anak yang hantar air pada saya. Suruh anak yang beri saya ubat. Suruh anak yang hantar makanan. Suruh anak yang urut. Kita memang seronok kalau suami yang buat. Tapi bila lagi kita nak ajar kepada anak kita cara berbakti kepada ibu? Adakah nak tunggu bila dia dah besar? Bila dia dah pergi, dah kahwin, masa tu nak berbakti dengan duit, takkan sama. Jadi subhanallah, kebijaksanaan seorang suami apabila didik anak berbakti pada ibu. Kebijaksanaan saya pun sama jugalah. Sebagai seorang isteri ibu. Tu Abi balik, Abi tu, pergi. Angkat beg Abi tu. Pergi, bagi air dekat Abi. So anak-anak ni tahu bagaimana nak menghormati dan berbakti kepada seorang ayah. Jadi meringankan tak sikit kerja kita? Meringankan sikit. Nampak ayah baru nak angkat sampah, ambil tu, Abi nak buang sampah, biar pergi buang. Abi tak apa, saya pergi buang. Kan sejuk hati. Subhanallah, ajarkan juga cucu kita bagaimana nak menghormati atuk dan nenek. Jadi atuk ajar pula tu, Tok Wan tu, kalau hantar air Tok Wan suka tu, ajar pula. Begitulah kaedah dan cara-caranya meringankan beban kita dan waktu yang sama mendidik. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, Masya Allah, perkongsian kita pada hari ini di media sosial ni lebih kurang dalam 4,300 yang sedang melihat. Ramai juga ya, 4,300. Dalam masjid ni ada 40,000. Insya Allah termasuk yang tidak boleh dilihat para malaikat. Masya Allah, mudah-mudahan. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, hari Jumaat kadang tu sampai kita rasa sangat cepat. Perasan atau tidak? Baru je hari Isnin tahu-tahu hari Jumaat. Sebab Nabi dah sebut akan tiba suatu saat yang mana masa akan berlalu begitu cepat. Hadis Nabi ni, setahun ibarat sebulan, Nabi kata. Sebulan ibarat satu minggu. Satu minggu ibarat satu hari. Dan satu hari ibarat satu jam. Dan satu jam ibarat satu saat. Maksudnya seperti satu detik. Dan saat itu sudah pun berlalu, sudah pun berlaku pada hari ini. Kalaupun kita tak perasan berlalunya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis,
tolong jangan tak perasan hari Jumaat. Biarlah hari lain tu kelang kabut. Seolahnya hari lain tu kita kata dunia lah. Hari lain tu kalau tengok TV lebih sikit. Kalau ngumpat, kalau boleh janganlah. Bukan hari lain boleh ngumpat ya. Seolahnya kalau hari lain tu kita lalai pun, nak kata macam mana ya, bukan tak apa. Tak adalah seberat lalai hari Jumaat. Tapi bila tiba hari Jumaat saja, itulah hari yang kita lebihkan ibadah. Hari pesta ibadah, lebihkan sedekah, lebihkan membersihkan diri. Biar ada perbezaan bila hari Jumaat berbanding hari lain. Kalaulah kita tidak melakukan begitu, akhirnya berlalu setiap hari sama sahaja. Kalau orang bukan Islam, Kristian, dia jadikan hari keutamaan dia untuk fokus pada bahagian agama hari Sabtu. Kita pula hari Jumaat. Soalnya hari-hari lain tu kita sibuk urusan dunia, urusan itu, urusan ini, tak habis-habis. Bila hari Jumaat, kurangkan sikit. Sebab itu dikatakan, diajar, bila hari Jumaat, kurangkan sikit pekerjaan-pekerjaan berat, ringankan urusan-urusan. Elakkan buat urusan-urusan yang banyak pada hari Jumaat. Hari Jumaat tumpukan lebih kepada amal ibadah. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Akan menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Melihat kekurangan diri bukan kekurangan orang lain. Menambahkan kecintaan kepada Allah melebihi kepada makhluk. Menambahkan kecintaan dan kerinduan kepada akhirat dan syurga melebihi daripada dunia. Menambahkan kecintaan kita kepada amal-amal soleh daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia walaupun kita suka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan, sambung lagi doa, Masya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami, Ya Allah, di rumah-Mu yang mulia ini, di taman syurga-Mu yang sementara ini, Ya Allah. Maka kumpulkanlah kami kembali di taman syurga-Mu yang selama-lama sebenar-benar di akhirat kelak, iaitu syurga-Mu yang abadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami para wanita yang hadir secara zahir ataupun secara maya, Ya Allah. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang sabar, wanita-wanita yang redha, wanita yang taat, yang menjaga adab dan akhlak, terutamanya dengan suami, Ya Allah, dengan ibu ayah, dengan anak-anak, sehingga menjadi contoh misali yang terbaik, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah para lelaki, para suami yang hadir, Ya Allah, di mana sahaja berada, menjadi suami yang soleh, suami yang qawi, suami yang kuat, suami yang amin, iaitu yang amanah dengan tanggungjawab, Ya Allah, yang memimpin keluarga ke syurga, Ya Allah, yang memelihara seluruh keluarga daripada azab api neraka dan murka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang soleh dan solehah, saling sayang menyayang, saling lindung melindung, saling lengkap melengkapi, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah zuriat keturunan kami, Ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang soleh, di kalangan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, kami mohon kepadamu, sucikanlah kami daripada segala karat-karat dosa. Sucikanlah kami daripada perbuatan syirik, mensyirikkan-Mu dalam keadaan kami sedar dan tidak, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dalam memperbaiki akhlak kami, Ya Allah. Jadikanlah kami memiliki akhlak yang mulia, Ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Allahumma ja'alna minat tawabin, minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna minal musallin al-awwalin. Allahumma ja'alna minas syuhada, minal mujahidin, min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjuang untuk agama-Mu. Golongkanlah kami, Ya Allah, di kalangan hamba-Mu yang bertakwa, beriman, Ya Allah, yang ikhlas, Ya Allah, yang solat di awal waktu, Ya Allah. Hamba-Mu yang menjaga aurat dan menjaga maruah, Ya Allah. Hamba-Mu, Ya Allah, yang menjaga puasa, yang beramal dengan puasa-puasa sunat, Ya Allah. Yang banyak bersedekah, Ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab. Ya Allah, pilihlah kami zuriat keturunan dan kurniakanlah buat ibu bapa kami khususnya, Ya Allah, tergolong di kalangan yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Ya Allah, haramkanlah neraka untuk kami, Ya Allah. Haramkanlah neraka-Mu untuk kami, Ya Allah. Haramkanlah neraka-Mu untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rizki melimpah ruah buat Masjid Asy-Syuja'ah Melimau Melaka ini, Ya Allah. Jadikanlah para penjaga masjid ini, Ya Allah, orang yang kuat dan amanah, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap sedekah dan derma yang diberikan dimanfaatkan, Ya Allah, untuk ummah, Ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati semua yang hadir pada malam ini untuk memberikan infak sebanyak-banyaknya untuk rumah-Mu ini, Ya Allah. Ya Allah, gantikanlah apa yang diberikan, diinfakkan pada malam ini khususnya, Ya Allah, dengan limpahan rizki yang berganda-ganda melimpah ruah, Ya Allah. Dan hasil daripada sedekah ini, Ya Allah, mengalir pahala buat ibu bapa mereka, Ya Allah. Jadikanlah para penderma yang menderma sedekah khusus untuk masjid ini pada malam ini, Ya Allah, diangkat segala dosa-dosanya, Ya Allah. Diangkat darjatnya, Ya Allah. Dijadikan zuriat keturunannya soleh dan solehah. Dilipat gandakan rizki melimpah ruah, Ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami, Ya Allah, untuk mencintai, membelanjakan harta untuk-Mu, Ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Saya mohon untuk terus bergerak. Maksud saya tak dapat nak tunggu untuk semua. Biasanya kan lepas solat saya tunggu untuk jumpa muslimat. Tetapi kerana saya ada program seterusnya. Sekarang pukul 9.43 kan, dalam pukul 10 saya ada satu live. Boleh lambatlah 10 lebih pun sebab ada program besar besok. Saya buat pengumuman lah kat sini. Jemput besok pergi ke Anjung Gapam. Tahu Anjung Gapam? Boleh ya saya jemput ya. Saya akan berada di sana. So kalau nak ambil gambar kat sana besok. Malam ni tak dapat. So, Anjung Gapam saya akan ada. Cuba cari Deluxe Melaka. Deluxe, D-T-H-E-L-U-X-E, L-U-X-E, ya. Deluxe Melaka, nanti ada Waze ataupun Google Map. Anjung Gapam, lebih kurang berapa minit dari sini? Dalam 20 minit. Kerana esok akan dirasmikan kedai kami dekat situ. Alhamdulillah, nanti keraplah datang Melaka. Kedai apa? Kedai perabot, Chesterfield. Perasmian je besok, kita ajak datang, kita ada buat majlis sikit. Saya akan berada di sana pukul 8 sampailah pukul 12. Jadi, kita dapat beramah mesra, boleh berjumpa. Dan kita ada buat sikit hadiah. Pemberian set sofa, set itu, set ini percuma kepada siapa-siapa yang datang ambil gambar dan buat posting sikit. Tak ada syarat beli pun. Cuma nak perkenalkan je, nak ajak orang Melaka untuk kenal kedai kita tu. Itu cawangan kami. Ini adalah salah satu cara kami mencari rezeki untuk menampung kos operasi kerja dakwah dan kerja amal yang kita buat di bawah NGO dan yayasan. So itu cawangan yang pertama sebenarnya dan kita pilih negeri Melaka. Cawangan pertama. Pukul 8 sampai pukul 12 pagi. So, saya tahu ada ramai kenduri. Sebab itu saya buat sampai ke 12. Lepas tu bolehlah pergi kenduri. InsyaAllah. Jadi itulah cerita. Saya kena pergi sana sebab ada program. Jadi Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.